Hai, Assalamualaikum semua. Selamat petang, Hao. Kita bertemu semula pada petang ini. Okey, pada petang hari Selasa. Okey, hari ini kes COVID-19 mencatatkan lebih 11,079 kes dicatatkan. Okey, dan semestinya Selangor selama-lamanya menduduki tempat pertama. Okey, dengan kes tertinggi 5,000 lebih. Okay, so kita sama-sama duduk di rumah. Kita tunggu apa yang akan berlaku seterusnya. Okay, di samping duduk di rumah, kita masih perlu makan nasi. Kita masih perlu terus mencari pendapatan. Masih perlu terus untuk meneruskan hidup. Okay, so hari ni saya nak buat sedikit perkongsian. Okay, kalau ada bertajuk pun dah tahu. Adakah flyers masih relevan? Okay, pada zaman digital ini. Okay, flyers. Adakah flyers masih relevan? Okey, sebab sekarang ni ramai yang mengatakan bahawa marketing ataupun promotion banyak dilakukan secara online melalui Facebook, Instagram, YouTube, TikTok dan sebagainya. Tapi adakah flyers yang digunakan secara offline? Okey, ini masih relevan. Okey, jawapannya tiada ya, tiada tidak. Tetapi apa yang saya belajar daripada apa yang saya telah pelajari selain daripada misalnya kelas-kelas ataupun apa yang dikatakan oleh mentor saya dan sebagainya. Okey, dua-duanya online marketing dan offline marketing masih relevan. Okey, apa yang dikategorikan dalam offline marketing termasuklah seperti flyers, brochure, billboard, iklan di TV, iklan di radio. Okey, semua itu jatuh bawah offline. Okey, so jika pada keadaan sekarang, kalau offline sudah tidak relevan ataupun kategori-kategori marketing offline sudah tidak relevan, sudah semestinya billboard di highway, billboard di tepi jalan dan sebagainya sudah semestinya menjadi kosong, betul tak? Tapi kita boleh tengok banyak jenama-jenama, bukan jenama-jenama yang membangun, tapi jenama-jenama yang sudah terselah, yang sudah terbukti. Okey, terbukti berkesan, terbukti resultnya. Okey, masih menggunakan billboard sebagai bahan pengiklanan. Namun, semua itu masih duduk bawah kategori yang sama, offline marketing. Okey, yang macam saya sharekan tadi lah. Ada flyers, brochure, banting, banner. Okey, apa lagi? Even kalau kita tengok sekarang pun, walaupun orang buka gerai tepi jalan pun, at least mesti ada banner atau banting. Sebab apa? Untuk orang tahu apa kita jual. So, the same thing. Function dia, matlamat online ataupun offline marketing adalah untuk orang tahu apa produk kita. Okey, so apa yang kita nak sampaikan. Okey, mungkin bukan produk, mungkin services. Okey, semua itu sama juga dengan online marketing. Kita cuba nak sampaikan maklumat kepada customer kita, pada prospek kita, bakal pelanggan kita. So, hari ni saya nak share sedikit mengenai apa itu flyers. Okey, sebelum saya bincangkan lebih lanjut lagi berkenaan flyers. Okay. So, flyers adalah suatu alat pemasaran yang biasanya dicetak dalam bentuk kertas dengan ukuran yang biasanya tidak terlalu besar. Okay. Apa standard size dan sebagainya, saya akan share sekejap lagi. Pada pendapat kami, okay, flyers masih relevan pada dunia era globalisasi ini, pada era digital ini. Sebab apa? Even syarikat-syarikat besar pun, even kalau kalau kita boleh tengok dulu, supermarket, pasar raya masih mengedarkan risalah, masih mengedarkan flyers, masih mengedarkan brochure. Okey, kalau mana yang duduk area Bangi, dia akan tahu ada satu company yang akan setiap bulan akan hantar flyers ataupun risalah. Itu bukan flyers, brochure. Okey, brochure yang mengumpulkan iklan seluruh kawasan Bangi dan Kajang, okey, di dalam satu booklet. And diorang akan edarkan di seluruh, mengikut kawasan lah. Kalau Bangi dan Kajang punya bisnes, mungkin dia edarkan bahagian sini dan sebagainya. Okey, dan kosnya tidak murah semestinya. Okey, kos untuk pengiklan, okey, contohnya macam saya, kalau saya nak letak iklan saya dalam brochure tersebut, kosnya tidak murah. Okey, sebab benda tu bila kita letak, memang kuantiti yang dicetak adalah banyak. Okey, dia dah siap hantar kepada kedai-kedai, rumah-rumah dan sebagainya. So, flyers adalah salah satu cara, okey, macam mana perniagaan kita boleh dikenali oleh prospek kita, bakal pelanggan kita. Okey, contohnya,
fast to print lah, saya ambil contoh yang paling mudah. Mungkin tak ramai yang tahu di mana fast to print, apa itu fast to print. Ada yang mungkin tak pernah dengar pun nama fast to print. Okey, tapi bila tak semestinya nama kami fast to print ini, jenama ini, brand ini selalu keluar di Facebook, selalu keluar di Instagram. Okey, so bila orang nampak, okey, pergi kedai makan ke apa ke, lalu nampak kedai memang sudah semestinya lah orang akan, oh ini kedai printing. Tapi macam mana pula kalau orang terima risalah? Oh, rupa-rupanya ada kedai printing di sini. Ada kedai printing di Seksyen 15 Bangi ni. Oh, ini perkhidmatan-perkhidmatan yang ditawarkan. So, daripada itu sebenarnya kami boleh tarik prospek. Okey, kami boleh tarik prospek untuk mengenali kami. Okey, bukan untuk terus menjadi pelanggan kami. Okey, tapi untuk menarik minat, untuk promote brand fast to print itu sendiri. Okey, secara tidak langsung. So, kenapa flyers masih digunakan? Okey, sebab yang pertama, cost effective. Kos untuk mencetak flyers tidak mahal. Okey, even kalau kita boleh tengok, even kalau cecah 1000 pieces pun, okey, harga dia mungkin saya rasa kalau tak silap saya 100 lebih. Okey, mengikut pada size, mengikut pada jenis material, printing dan sebagainya. Okey, cost effective. Yang kedua, mudah untuk design. Okey, mudah untuk direka bentuk. Even kalau yang bukan tak ada basic graphic designer, benda ni senang dibuat. Boleh buat dekat PowerPoint, boleh buat dekat Word, Canva, banyak free application yang kita boleh buat. Okey, so yang ketiga, flyers biasanya padat dengan informasi. Sebab benda tu bila orang pegang, jarang orang pegang and orang tengok sepintas lalu. Orang akan pegang, orang akan tengok, baca. Okey, sebab itulah bezanya kalau maklumat di flyers dengan maklumat di contohnya di billboard ataupun di banner banting. Okey, di banner banting yang kita gantung di tepi jalan dan sebagainya, maklumatnya adalah ringkas. Okey, tapi kalau untuk flyers, maklumatnya adalah padat, maklumatnya adalah jelas. Okey, mungkin ada contact number, ada alamat dan sebagainya. Nanti saya akan share apa maklumat yang biasa ada di dalam flyers. Dan yang keempat, okey, biasa flyers kita, okey, flyers kita sendiri perlu menarik perhatian dengan warna-warna yang menarik. Okey, supaya boleh saja kalau kita nak buat flyers hitam putih, flyers photostat, tapi semestinya kalau kita compare benda hitam putih dengan benda colour, pada zaman sekarang sudah semestinya orang memilih yang colour. So kalau dengan kos yang murah ini, okey, yang menelan belanja RM100 lebih untuk 1000 pieces, so buat apa kita nak buat hitam putih lagi? Okey, so itu yang penting adalah gabungan warna untuk flyers itu sendiri. Okey, pada kreativiti kita, jika kita tidak ada kemahiran untuk membuat design, kita boleh hire designer, tak ada masalah. Okey, untuk memastikan maklumat yang kita nak sampaikan melalui flyers itu sampai pada customer kita, sampai pada bakal pelanggan kita, pada prospek kita. Okey, so biasa saiz flyers yang dibuat, okey, biasanya dia adalah bergantung pada maklumat kita. Lagi banyak maklumat yang kita nak buat, sudah semestinya lagi besar saiznya. Tetapi standard size adalah A5. Okey, A5 ataupun A4. A4, okey, seperti yang sedia maklumlah, A4 adalah saiz yang paling dikenali. Okey, kalau A5 pula adalah setengah daripada A4. Okey, itu dua standard size. Normal yang paling high demand, A4 dengan A5. Okey, tak ada lagi yang guna sampai A6. Okey, A6 adalah setengah daripada A5. Itu kadang-kadang jadi terlalu kecil. So, bila terlalu kecil, maklumat yang disampaikan di dalam flyers itu tidak padat. So, standard size adalah A4 dan juga A5. Dan apa jenis material yang biasa digunakan? Okey, jenis material yang biasa digunakan di dalam flyers adalah art paper ataupun simile paper. Simile paper, sedia maklum, adalah kertas seperti kertas A4 yang kita boleh dapati di pasaran dengan mudah. Kertas yang kita print, okey, kita buat worksheet, kita buat workbook, semua kertas biasa, kertas A4 biasa. Okey, kami panggil itu sebagai simile paper. Okey, dan satu lagi adalah material art paper. Art paper adalah jenis yang kalau orang panggil, kalau bukan dalam printing, mereka panggil itu glossy paper, kertas yang kilat, kertas yang licin. Okey, semua itu jatuh bawah kategori art paper dengan ketebalan yang berbeza. Okey, so macam mana kami suggest pada customer material apa yang nak digunakan? Biasanya ada tak dalam flyers itu nak buat chop contohnya. Okey, bila nak buat chop ni biasanya kalau kita nak edarkan untuk ejen-ejen lah.
ataupun kita sebagai founder, kita nak bagikan kepada stokis, agent. Okay, stokis agent akan chop nombor telefon, nama, ataupun nak tulis dengan pen, nama, nombor telefon dan sebagainya. Kami akan suggest untuk guna simili paper. Sebab apa simili paper? Simili paper bila kami tulis, bila tulis dengan pen ataupun chop, ink dia tak hilang. Sebab dia macam kertas biasa, simili paper. Tapi kalau prefer untuk buat art paper, kertas kilat, kertas licin tu, kami tak berapa suggest untuk gunakan chop ataupun tulis dengan pen. Sebab apa? Dia lambat kering. So, bila lambat kering, bila terlanggar dengan tangan dan sebagainya, kertas tu akan jadi comot. So, akan jadi membazir. So, itu adalah yang boleh kata yang paling common lah bezanya. Okay, dan sudah semestinya kalau simili paper biasa, tidak kalis air. Okay, even art paper pun tak kalis air sebab dia still paper. Tapi, kadar dia untuk rosak lagi lambat lah compare dengan simili paper. Okay, beza dia... kalau daripada segi ketahanan dan sebagainya, dua ni saya boleh katakan dua-dua ni lebih kurang sama. Okey, harga pun tidak jauh berbeza, tapi bergantung pada kegunaan kita macam mana. Andai kata kita nak edarkan pada stokis and agent, saya akan suggest untuk gunakan simili paper. Okey, next saya nak share macam yang saya katakan tadi, apa yang kita ada maklumat di dalam flyers. Okey, contohnya seperti ini. Okey, seperti ini flyers fast to print. Yang paling penting kita nak tahu, kita nak sampaikan maklumat pada customer, apa yang kita nak cakap sebenarnya, apa yang kita nak sampaikan sebenarnya. Okey? Okey, macam fast to print sendiri memang banyak kami punya flyers, macam-macam jenis flyers ada. Okey, ada untuk signboard, ada untuk stiker. So, yang paling penting sekali, apakah tajuk dia? Apa yang nak disampaikan? Okey, kalau macam kami sendiri, kami bolehlah buat flyers yang asing-asing untuk setiap produk kami. Tetapi, kalau untuk contohnya, kalau nak gabungkan, okey, semua produk dalam satu flyers, boleh, tak ada masalah. Yang penting, orang tahu apa brand kita, apa maklumat kita nak sampaikan. Okey, itu salah satu ciri yang perlu ada dalam flyers, apa maklumat ataupun produk yang kita nak sampaikan. Okey, contohnya kalau macam ini, untuk sampaikan, jom buat stiker. Produk yang bila orang tengok saja, orang sudah tahu yang itu adalah untuk produk stiker. Okey? Dan seterusnya, sudah semestinya maklumat untuk dihubungi dan sebagainya. Okey? Maklumat untuk dihubungi, kalau macam kami letakkan masukkan alamat kedai, alamat cawangan-cawangan kami, okey, di HQ di Seksyen 15, cawangan kami di UKM, cawangan kami di Melaka. Kami masukkan details dia. Masukkan alamat, masukkan nombor telefon. Lepas tu, untuk stiker ni apa ciri, maksudnya apa yang kami nak sampaikan maklumat produk tersebut. Okey, jenis-jenis stiker, harga jika perlu. Okey, kalau untuk stokis atau agent bergantung pada keadaan. Okey, tapi itu adalah benda paling basic dan yang paling penting adalah maklumat untuk dihubungi. Okey, sama ada maklumat agent atau sebagainya, maklumat HQ, alamat-alamat cawangan kami, alamat cawangan untuk dihubungi. Apa lagi selain daripada yang penting adalah produk apa yang disampaikan. Contoh, kita jual produk kosmetik, so semestinya kita nak tonjolkan, kita nak sharekan maklumat-maklumat berkaitan dengan kosmetik, apa produk kosmetik yang company certain brand ni jual. Okey, itu yang nak disampaikan. Yang penting kita bila siapa-siapa yang terima flyers itu, bakal prospek kita yang terima bakal pelanggan kita, prospek kita yang terima flyers itu tahu, oh fast to print buat printing, lokasinya di mana. Okey, ataupun oh saya terima, oh yang ni jual produk makanan, produk frozen misalnya. Okey, ataupun oh ini jual perfume, brand ni jual perfume. So itu adalah first impression. Okey, first impression, orang kata pandangan pertama, apa yang orang nak tahu bila kita bagi kepada risalah itu kepada customer ataupun bakal prospek kita. Sama juga kalau orang iklankan jual rumah. Okey, so bila orang tengok saja, orang tahu, oh yang ni jual rumah, dekat mana rumah ni, lokasi rumah baru ni di mana, ataupun apa lagi selain berapa harga rumah ni jenis apa. So itu maklumat, antara maklumat-maklumat yang perlu sampai kepada prospek kita. So itu sedikit perkongsian saya mengenai apa yang perlu berada di dalam flyers, maklumat-maklumat yang perlu berada di dalam flyers. Dan pada pendapat kami, flyers masih relevan sebab masih banyak digunakan. Okay, so kalau benda tu sudah tidak relevan pada zaman ini, tak mungkinlah customer akan
masih terus membuat cetakan dan sebagainya. Dan benda ini pun sudah terbukti. Offline marketing masih berkesan buat masa ini. Okey, termasuklah banner, banting, flyers, billboard, apa lagi yang offline, pengiklanan melalui TV, pengiklanan melalui radio. Okey, semua itu kita dikategorikan sebagai pengiklanan ataupun offline marketing. Okey, so untuk online marketing itu, walaupun kita sudah pada offline marketing, jangan lupa online marketing itu masih perlu. Okey, sebab tu saya tak kata bila kita fokus pada offline, kita terus tinggalkan online. Tidak. Online marketing, media-media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube channel, TikTok, okey, semua itulah adalah antara yang masih relevan buat masa ini untuk marketingkan bisnes anda. Okey. So untuk Cik Sabri, booklet okey tak puan? Booklet pun salah satu offline marketing, maksudnya salah satu bahan. Okey, offline marketing. So masih perlu, masih boleh. Okey, macam yang saya katakan tadi, yang di mana ada certain area, contohnya di Bangi Kajang ini sendiri, okey, ada company yang akan kumpulkan pengiklanan untuk syarikat-syarikat kawasan Bangi Kajang, okey, dan akan dijadikan satu booklet. So booklet itu company itu sendiri akan edahkan, okey, ke kawasan-kawasan tertentu lah. Contohnya kalau buku itu untuk kawasan Bangi dan Kajang, maka company pengiklanan itu akan edahkan, okey, saya rasa dalam 200,000 ataupun 300,000 untuk satu kali cetakan di kawasan Bangi dan Kajang. So dia bergantung pada tempat-tempat yang tertentu. So kalau tanya saya adakah okey atau tidak, kalau benda itu tidak terbukti berkesan, it's impossible lah kalau untuk company pengiklanan itu untuk terus membuat cetakan secara offline. Okay, so itu untuk perkongsian saya hari ini, sedikit mengenai marketing menggunakan flyers. Okay, sebab masih ramai yang tertanya. Okay, sebab kita tahu sekarang ni memang ramai yang tuju kepada marketing secara online. So itu salah satu offline yang saya nak share pada hari ini. Okay, kalau saya diberi peluang, okay, saya akan share lagi bahan-bahan cetakan ataupun bahan-bahan promosi offline selepas ini. Contohnya ada banner, banting, billboard dan lain-lain lagi lah. Okay, so saya berharap perkongsian saya pada hari ini dapat memanfaatkan para usahawan dan juga rakan-rakan. Jangan lupa untuk follow dan like Facebook page kami Fast to Print, dan juga follow YouTube channel kami. Jangan lupa untuk subscribe dan on notification, okay, supaya boleh mengikuti video-video daripada kami dan juga live daripada Fast to Print in future. So itu saja daripada saya petang ini. Esok saya akan kembali dengan tajuk yang lebih menarik, tajuk yang lebih memanfaatkan anda-anda semua. So itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.